إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim amma ba'du. Faqala Syekh Ahmad bin Muhammad Zainin bin Mustafa bin Muhammad Al-Fattani Al-Makki rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Faja'at bihamdillahi ta'ala aqidata haqqin saniyatal lama'ani sunniyatal i'tiqadi wa qa'idata rushdin taskunu baital imani u'idzuha bihi ta'ala min syaitanil intiqadi. Alhamdulillah, kita sambung lagi muzakarah kitab Faridatul Faraidi fi ilmil aqaidi. Kita di dalam muqaddimah bagi kitab. Kita masih lagi dalam muqaddimah bagi kitab. Sambungan laginya kata dia faja'at bihamdillahi ta'ala, maka datanglah ia ini kitab, ini risalah. Faja'at ni makna datang, tapi datang dengan makna sarat. Faja'at ay fasarat, maka jadilah, itu maksud. Datang sini dengan makna jadilah. Ia apa aitilkar risalatu. Oleh demikian itu risalah beberapa lembaran kertas yang sedikit yang ditulis ni tetapi mengandungi faedah yang sangat besar. Tu faedahnya ialah kalau kita mengaji sungguh-sungguh, memahami betul apa yang nak disampaikan dalam kitab Faridatul Faraid ni, maka syurga dalam tangan orang panggil.
Kenapa? Karena miftahul jannah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci bagi syurga tu ialah la ilaha illallah. Nah. Jadi bukan la ilaha illallah tu semata-mata kita petah sebut, ataupun semata-mata kita tahu terjemahan daripada Arab. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, itu terjemahan. Yang dikehendakinya ialah makna. Maka kerana itulah Allah Ta'ala firman dalam Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam ay i'lam, utlubul ilma hatta tata'allam. Tuntut ilmu sehingga kamu mengetahui. Bila kamu mengetahui, kamu i'tiqad, dengan yakin, jazam, putus di dalam hati, annahu akan bahawasanya la ilaha, tidak ada Tuhan yang sebenar. Tidak ada Tuhan yang sebenar. Kenapa sebenar? Sebab takutnya orang ni pergi nafi Tuhan yang palsu. Nah, Tuhan palsu tu bukan Tuhan sejak di awal-awal lagi. Yang duk nafi tu. Kalau kita kata tidak ada Tuhan, Tuhan mana tak ada? Tuhan palsu. Tuhan palsu banyak orang duk sembah tu. Nah, nak kata tak ada lagu mana? Dusta kita tu, kita bohong orang panggil. Benda ada kita kata tak ada. Lagi pula Tuhan palsu ni bukan Tuhan sejak di awal lagi. Nah, Tuhan palsu bukan Tuhan. Walau kita sebut Tuhan pun dia bukan Tuhan. Nah, sebab tu Tuhan bagi makhluk ni Allah tak ada lola. Nah, Tuhan bagi Cina ke Melayu ke Sia Boya India keling mana pun Allah tu tu nampak itu dah. Jadi Tuhan ni tak ada lola. Bila kita sebut Tuhan kena ke Allah tu lah. Bila sebut Allah kena ke Tuhan tu lah. Dah. Jadi jangan kita kata apa ni ustaz dia sebut Tuhan. Sebut Allah lah. Tuhan ni banyak. Tuhan mana banyak tu? Tu di Batu Kih ada nah, di Kelantan ada 3 usah. Nah, hak bangun tak duduk-duduk, hak duduk tak bangun-bangun, hak tidur tak duduk-duduk. Nah, hak tu bukan Tuhan. Tuhan palsu ni bukan Tuhan. Nah, tu duit palsu ni duit ke? Bukan duit. Kita pergi beli guna duit palsu. Kesha kata duit palsu ni cik. Ambil lah dia kata duit palsu pun duit juga. Gitu ke? Nah, boleh ke lagu tu? Tak boleh. Nah, duit palsu bukan duit. Jadi Tuhan palsu bukan Tuhan. Maka yang kita nafi la ilaha, tidak ada Tuhan, tu Tuhan mana? Tuhan yang sebenar. Tuhan yang sebenar tu dikatakan al-ma'budu bihaq, yang disembah dengan sebenar. Ada dalam Facebook tu. Dia nak suruh orang mengaji ilmu tauhid. Dia nak hurai makna la ilaha illallah. Tiba-tiba dia sendiri salah menghurai makna la ilaha illallah. Dia kata la ilaha illallah ni tidak ada Tuhan melainkan Allah. Gitu je kata. Apa dok kata tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar? Tak ada tu. Yang disembah dengan sebenar. La ilaha, tidak ada Tuhan. Ini menyakit orang yang tak mengaji tapi nak bercakap. Nah, salah lah tu. Hak mu kata tak ada Tuhan melainkan Allah tu terjemahan. Terjemah ni naqalal kalam minal lughatin ila lughatil ukhra. Pindah bahasa daripada Arab kepada Melayu. Itu dia panggil terjemah. Bukan makna lagi tu. Makna ni ma yu'na minal lafzi. Itu orang panggil makna. Ataupun maksud ni orang panggil ma yuradu bil lafzi. Apa yang dikehendaki oleh lafaz. Lafaz kata tidak ada Tuhan, la ilaha. Tuhan mana yang kita kata tak ada tu? Tu orang panggil makna. Faham tak? Kalau kita kata Tuhan yang palsu tak ada, Tuhan yang tidak sebenar tu tak ada, Tuhan yang palsu tu tak ada, dusta kita. Sebab apa dusta? Bohong. Sebab Tuhan palsu tu ada. Nah, ni orang tak kenal Tuhan duduk kata batu ni Tuhan. Nah, mambai tu lah, dewa ni lah Tuhan. Tu orang panggil Tuhan palsu lah tu, bukan Tuhan.
Ada tak? Ada lah batu. Berhala tu ada. Kau tak ada berhala? Ada. Kita kata tak ada lagu mana? Ada tu. Nah, satu. Yang keduanya, batu tu Tuhan ke? Bukan Tuhan. Dia kata acang panggil Tuhan. Loh, mu nak jadi pak acang tu? Nah. Mu nak jadi Ananda Karupan juga? Nah. Demo tu kata Tuhan tu sebab demo tu tidak kenal Tuhan. Kita orang kenal Tuhan ni tak panggil lah benda tu Tuhan. Sebab apa? Sebab benda tu bukan Tuhan. Kalau panggil juga apa, kita buh pula sifat. Nah, sifat apa? Sifat nak menyata kata bukan Tuhan tu apa? Tuhan palsu. Gitu kan. Nah, apa kita kenal duit palsu? Kita kata duit palsu. Gitu. Bukan nak ayat kata duit palsu tu duit, bukan. Tapi nak cerita duit palsu ni bukan duit. Sebab tu buh palsu. Tuhan palsu. Gitu. Nak faham molek? Jadi hak kita nafi la ilaha tu Tuhan yang sebenar. Tuhan yang sebenar ni mana al-ma'budu bihaq. Yang kita ibadat ke dia, yang kita sembah dia tu kena, tepat, betul sungguh. Hak tu tak ada melainkan Allah. Apa arti? Yani Allah satu-satu saja Tuhan yang tepat bila kita sembah ke dia. Kita ibadat ke dia. Tu orang panggil kena mengaji. Apa makna Tuhan yang sebenar? Bapa tak ada melainkan dia saja. Sebab tu makna la ilaha illallah ni nanti habis sifat 20 ni. Barulah bukan habis sifat 20 saja. Habis dengan ke Rasulullah, ke Nabiya. Barulah Syekh Ahmad akan hurai makna la ilaha illallah. Ada makna mutabaqah, ada makna iltizamiyah, ada makna tadammun. Ada 3 makna. Nah, jadi kalau kita tak ngaji tu kan, nak kecek juga nampak selalulah bodohnya. Sebab tu kita kalau bodoh jangan kecek. Kalau tidak orang nampak. Orang hak nampak tu orang aling lah. Kalau hak bodoh supaya kita juga tu kan duk lambung lah dak sini. Oh hebat biar baca Quran salah pun lambung semata. Aduh. Habis. Jadi tengok Syekh Ahmad kata fajaat bihamdillah ay fasarat bihamdillah, maka datang ia ini risalah Faridatul Faraid ni. Nah, maka datang dengan mana jadi siap. Sudah dah. Mana gitu. Sudah dah, siap dah orang panggil kitab Faridatul Faraid ni bihamdillahi ta'ala, dengan kepujian Allah Ta'ala. Ini orang panggil khisalum mahmudah. Orang panggil apa? Sifat-sifat yang terpuji yang ditunjukkan oleh Syekh Ahmad Zain, Syekh Ahmad bin Muhammad Zain. Dia tak kata siap kitab ni kerana saya ni orang aling, saya ni orang ada PhD, saya ada berapa CJ. Dia tak cakap gitu. Nah, kitab dia ni siap, dia kata dengan kepujian Allah. Ni siap wak hijau ni dengan kepujian Allah, bukan dengan lebih dia, bukan dengan hebat dia, bukan dengan ilmu dia, bukan kerana bisa dia, tidak. Ni orang panggil akhlak yang terpuji yang ditunjuk oleh Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fatani. Mana nak ceritanya kitab dia ni siap dengan kepujian Allah, bukan dengan kehebatan diri dia, dengan keilmuan dia, dengan bisa dia, dengan CJ dia berjela-jela. Lain. Kalau orang dulu nulis kitab tak sama dengan orang lain ni. Lain, beza. Orang dulu nulis kitab ni dia pentingkan ikhlas berbanding tu pengiktirafan manusia terhadap diri dia. Ia pentingkan pandangan Tuhan berbanding pandangan manusia. Ia pentingkan tilikkan daripada Tuhan berbanding mata-mata manusia yang melihat. Tidak. Ini orang panggil hebat ulama-ulama dulu. Tak serupa kita sekarang. Kita pun ada ramai juga penulis-penulis. Bukan zaman dulu saja orang menulis ni. Zaman sekarang pun ilmuwan-ilmuwan kita pun menulis juga. Tapi tak sama dengan cara ulama dulu menulis. Ilmuwan sekarang kalau tulis ni kak, nama dia, lepas tu buh pula
apa siji dia sejak daripada tadika pasti lagi bubuh dah. Tu segala mok neko siji yang kutip buh habis. BA tu MA ni PhD PQ RST WW XYZ habis buh situ laku. No yak kata ya hebat sebab tu siap kita dia ni. Sampai sekarang pun tak laku juga. Buh pula gambar ya senyum di kulit kita. Nak orang beli kita ya. Tak beli juga. Ataupun belilah sebab apa? Sebab dia pergi mengajar di masjid surau kita ni, beli sekali tu lah. Lepas tu tak tahu pergi mana dah. Ada pun kitab ulama dulu ni. Ni kitab Faridatul Faraid ni contoh salah satunya. Bukan tempat kita saja dah ambil ngaji ni. Merata-riti. Kok pondok-pondok madrasah tu wajib dah. Kok masjid surau berapa ngaji. Sehingga sampai sekarang pun diulang cetak. Tak cukup Jawi, ambil hak Rumi pula tu dah. Tu hak Rumi lah. Hak Rumi pula ramai orang tak pandai baca Jawi ni. Buat hak Rumi pula nak suruh orang boleh mengaji. Ni barakah. Ni ayat barakah. Apa barakah? Ziyadatul khair. Bertambah-tambah kebajikan. Berkat kitab dia ni apa? Kasirul intifa'. Banyak orang mengambil intifa', mengambil manfaat daripada karangan dia ni. Itu. Sebab apa? Sebab dia tawaduk. Ni orang panggil tawaduk ni. Dia tak kata faja'at bi'ilmi. Siap dah kita aku ni dengan ilmuku. Faja'at bihaibati. Siap kita aku ni dengan kehaibatanku. Dia tak bercakap gitu. Tapi dia kata mana? Faja'at bihamdillahi ta'ala. Maka siaplah ia ini risalah Faridatul Faraid ni dengan kepujian Allah Ta'ala. Dia klik ke Tuhan selalu dah. Itu nak kata hati dia tu dekat dengan Allah Ta'ala. Tawaduk jiwa dia. Karena itulah Nabi SAW sabda, man tawadda'a rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawaduk rendah hati, maka Allah Ta'ala angkat dia. Wa man takabbara khafadallahu. Barang siapa yang takabur, maka Allah merendah-rendahkan dia. Tengok. Jadi Syekh Ahmad ni gambar sampai sekarang tak ada. Tak ada siapa dia kenal dia. Gambar dia tak ada. Bukan tak ada siapa dia kenal, tak ada siapa dia pernah tengok gambar yang original, tak ada. Hatta cicit dia, sekarang ni cicit dia ada di Kuala Lumpur ni. Cicit pengarah kita ni ada di Kuala Lumpur. Namanya Syekh Wan Autad bin Wan Abdullah Sorir bin Wan Sorir bin Wan Muhammad Sorir kalau tak silap. Tu Syekh Wan Autad ni pernah sekali di Pondok Pasir Tumbuh. Tapi yang alim dia lah. Beliau ni cicit kepada tuan pengarah ni. Dia sendiri pun tak pernah tengok gambar Tok Nyang dia ni. Ada pun demo ni lah gambar Syekh Ahmad. Tu semua tu sengka-sengka saja. Bukan betul-betul pun. Rasa-rasa ni kot. Ada main gitu ya. Tapi nama dia ni mengharum lah. Kalau di tanah Jawi, dia ni kalau di tanah Semenanjung Melayu ni, Tok Syekh Ahmad ni lebih dikenali dengan Tok Faridah. Sebab apa? Sebab kitab Faridah ni masyhur, dibaca di istana-istana Melayu zaman dulu. Khatam baca. Kalau di tanah Jawa, di Jawi, di tanah Jawa tu lebih dikenali dengan Tuan Ngawamil. Tuan Ngawamil. Sebab apa? Sebab ada satu kitab dia yang masyhur juga, ialah Tashil Nailul Amani fi Syarhil Awamil Jurjani. Jurjani. Kitab nahwu. Karangan Syekh Ahmad ni. Karangan Syekh Ahmad. Jadi kalau di tanah Jawa, Tok Faridah ni lebih dikenali dengan Tok Ngawamil. Sebab kitab syarah bagi matan Awamil Jurjan. Jadi tu hakikat dia. Sampai sekarang pun nama dia ni disebut-sebut. Ni kita tengah sebut nama dia. Harum nama dia. Kita ni belum mati orang tak kenal dah kita. Jangan kata orang nak sebut, orang kiri kanan tak kenal kita siapa. Siapa je ni tak kenal. Tengok.
Tapi tak apalah tu bukan nak suruh orang kenal lah, mu hubbus syuhrah pula. Cinta kemasyhuran pula. Nak royaknya kita ni kurang berkat. Tu ceritanya. Kurang berkat ni kita belum mati pun orang tak tahu jasa gapo. Siapa dia kita. Tapi orang-orang berkat ni tengok, walau mati dah pun sampai sekarang orang duk sebut-sebut nama. Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Ibnu Hajar Al-Haytami, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Syafi'i sendiri. Ada alim ulama kita, tutup guru kita. Walaupun dia meninggal dunia dah, intiqal wafat ke alam barzah dah, tapi namanya masih disebut-sebut di lidah-lidah orang yang hidup di dunia. Sebab apa? Sebab barakah. Sebab apa barakah? Sebab dia tawadhu'. Dia berakhlak dengan akhlakul karimah, akhlak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok. Kalau kita fajaat bi ilmi wa haibati, maka siaplah kita aku ni dengan sebab ilmuku dan kehaibatanku. Dak ni. Aku orang alim, aku ngaji, batu aku boleh nulis kitab. Kalau kita gitu lalu dah. Tapi dah. Dia fajaat bihamdillahi ta'ala, maka siaplah, maka datang ia ini risalah, mana maka siap jadilah ia ini risalah bihamdillahi ta'ala, dengan kepujian Allah Ta'ala. Siap-siap ini maf'ul bagi jahat. Aqidata haqqin, kitab dia ni siap jadi gapo? Siap jadi akidah yang sebenar. Akidah yang hak, akidah yang betul. Jadi urusan akidah yang betul itu hanya ada satu saja. Ingat baik-baik. Akidah yang betul ni hanya satu saja. Dia tidak akan ada akidah betul 3, 4, 5. Jadi awak pun betul juga, saya pun betul juga. Tak ada gitu. Akidah yang hak ni hanya satu saja. Sebab itulah Allah Ta'ala gunakan kebenaran di dalam Al-Quran dengan kalimah mufrad. Kalimah yang menunjukkan satu. Iza ja'al haq wa zahaqal batil. Batil itu dengan jamak. Iza ja'al haq, apabila datanglah satu kebenaran. Apabila datanglah satu kebenaran, wa zahaqal batil, maka hilanglah segala kebatilan. Jadi kebenaran itu hanya satu saja. Wa ma ba'da haqq illa ad-dhalal. Tengok. Wa ma ba'da haqqi illa ad-dhalal. Tidak adalah kemudian daripada satu kebenaran melainkan semua kesesatan. Tengok. Jadi kebenaran itu Allah Ta'ala guna dengan kalimah mufrad, satu saja. Maka sebab tu wajib kita kena cari orang panggil hak satu tadi tu. Carilah ke mana? Belajar. Dia tak jadi dengan mengaku. Ramai orang mengaku lah ni kan. Saya ahli sunnah wal jamaah. Buat persatuan ahli sunnah wal jamaah. Buat parti ahli sunnah wal jamaah ke, pertubuhan ahli sunnah wal jamaah ke. Ia tak jadi itu kalau tidak benar-benar dia memahami dan memegang di dalam hati dia mu'taqadat, pegangan-pegangan yang disimpulkan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Tidak jadi. Jadi nak ceritanya kebenaran ni bukan semata-mata nama, bukan. Subuh juga lah ni kan orang berahi ke Islam. Kata apa kat duk bala. Kita ni biar bersatu Islam ni. Baru kuat. Memanglah kita kena bersatu. Tapi hak cerita umat Islam ni pecah ni siapa dia? Siapa? Nabi Muhammad sendiri sallallahu alaihi wasallam. La taftariqu ummati ala 73 firqah. Selagi akan berpecah umat aku ni 73 fuak. Nabi sendiri hak rakyat gitu. Apa kita nak kata Nabi dusta, Nabi bohong, nak salahkan Nabi? Tak Jadi jangan kita faham Islam ni betul belaka Islam mutlak. Akhir zaman ni tidak ada lagi Islam mutlak. Semua Islam bil muqayyad. Islam mesti dikait.
Mana? Kalau Islamnya Syiah batil, Islamnya Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Murji'ah, Jahmiyah, Musyabbihah, Mujassimah, semua tu batil. Patut hak betul mana? Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu. Patut lagu mana Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ni? Ngaku-ngaku gitu. Jadi, ia bukan hanya di mengaku saja. Ia mesti memahami, mengerti sebagaimana kebenaran bukan semata-mata nama, kesesatan pun bukan semata-mata nama. Ingat, Imam Syafi'i pernah difitnah sebagai Rawafid, Rafidiyah, Syiah Rafidiyah, dan Nawasib atau Nasibiyah. Imam Syafi'i. Lalu Imam Syafi'i kata kalau membela sahabat Nabi itu ialah Nawasib atau Nasibiyah, demi Allah aku Nasibiyah, aku Nawasib. Kalau membela Ahlul Bait Nabi, keluarga Nabi itu ialah Rafidiyah, Syiah Rafidah, demi Allah kata Imam Syafi'i aku Syiah Rafidiyah. Lepas tu Imam Syafi'i Nawasib, Nasibiyah, Syiah Rafidiyah. Dua-dua tidak. Dua-dua tidak. Bahkan Imam Syafi'i Nasirus Sunnah, orang yang menolongkan Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini hak penting. Maka kebenaran bukan pada nama, kesesatan pun bukan pada nama. Lepas tu duduk di ilmu ke jahil. Kalau seorang itu jahil, maka dekatlah oleh kejahilan itu dengan kekufuran. Kadatil jahilu antakuna kufran. Dekat oleh kejahilan dengan kekufuran, seperti mata hitam dengan mata putih. Silat-silat hari bulan, apa yang dia i'tiqad, apa yang dia pegang itu bukan daripada mu'taqadat Ahli Sunnah wal Jamaah. Maka akhirat esok diharap-harapnya dia bangkit dengan kelompok Ahli Sunnah wal Jamaah di bawah bendera Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liwaul hamdi, bendera kepujian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba bangkit dengan 72 firqah dhallah. Tuhan bimbing. Maka sebab tu nak tahu pegangan kita ni betul ke tak betul, ilmulah suluhan dia, ilmulah mizan dia. Maka sebab tu kata Syekh Ahmad, kita dia ni siap dengan kepujian Allah, jadi dengan kepujian Allah akidah haqqin, akan akidah yang sebenar, akidah yang betul. Saniyatal lama'ani, tuh yang elok cahayanya, yang elok cahayanya. Mana cahaya dia apa yang elok? Cahaya ni maknanya yang elok susunannya, tuturannya, ibaratnya diserupakan dengan cahaya pada pihak menyuluh kepada orang yang mengaji. Jadi nak cerita kata bahawasanya risalah dia ni di atas akidah yang sebenar. Lagi pula elok cahayanya. Apa elok cahayanya? Yakni elok susunannya, tuturannya, ibaratnya, perkataannya, yang diserupakan elok susunan ibarat kata-kata ni dengan cahaya pada pihak menyuluhkan bagi orang yang mengaji. Ya cahaya ni kalau tak molek, ya tak apa nak sedap pun kita dah buat kereta. Lapu bobo nyala. Jangan kata depan ni pun tak nampak kat sini. Lapu malak dia panggil. Bercahaya tapi malak. Tak sedap tu nak bawa kereta tu. Betul tak? Tapi dia dak. Kalau lapu tu orang panggil hok petum. Nampak jauh. Sejauh mata memandang kan sedap bawa kereta malam-malam. Mudah, senang. Samalah dengan kita ni pun. Diibaratkan seumpama lapu cahaya tadi tu. Mana? Yakni mudah. Senang. Molek susunan dia,
perkataan dia, ibarat dia seumpama cahaya yang menyuluh bagi orang yang mengaji kitab dia ni. Gitu. Tu tengok. Sunniyatul i'tiqad, lagi yang mengandungkan i'tiqad ahli sunnah ai wal jamaah. Begitulah. Lagi pula risalah dia yang siap di atas akidah yang sebenar, susunan ibarat perkataan yang molek seumpama cahaya yang menyuluh bagi orang yang mengaji ni, mengandungi akidah ahli sunnah wal jamaah. Itu makna sunniyatul i'tiqadi. Sunniyatul i'tiqadi maknanya lagi yang mengandungkan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Tu kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Nabi kata berpecah umat aku ni 73 firqah, lalu Nabi royak siap-siap fawahidun fil jannah, satu firqah yang masuk ke syurga. Artinya satu firqah, satu fuak ni dikatakan kelompok yang berjaya lepas an-najuna. Kelompok yang berjaya lepas daripada berkekalan di dalam api neraka. Itu maknanya. Itu makna fawahidun fil jannah, masuk syurga satu fuak. Apa makna masuk syurga satu fuak? Yakni berjaya lepas daripada kekal di dalam api neraka. Sama ada masuk syurga tanpa hisab, atau masuk syurga dengan hisab yang ringan, ataupun takdirnya banyak dosa, dia kena masuk neraka, Tuhan ampunkan dosa-dosa dia, maka dia masuk syurga juga lepas daripada api neraka. Atau takdirnya Tuhan tak ampun dosa-dosa dia, dibakar dulu dalam api neraka, wal'iyadzubillah min zalik, lalu habis tempoh kena bakar dalam api neraka, masuk syurga juga. Itu orang panggil an-najuna, orang yang berjaya lepas daripada berkekalan di dalam api neraka. Satu je. Itu makna fawahidun fil jannah, satu fuak masuk syurga. Kalau kita baca hadis tu gitu je. Apa makna satu fuak saja masuk syurga? Yakni satu fuak masuk syurga ni makna satu fuak saja yang berjaya lepas daripada berkekalan di dalam api neraka. Sama ada masuk syurga direct tanpa hisab, bukan ramah lagu tu. Sulatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin, 1/3 daripada umat yang dulu, sedikit sangat je hak masuk syurga tanpa hisab di kalangan yang akhir-akhir. Ataupun masuk syurga bihisaban yasira, dengan hisab yang ringan. Kena hisab agak tapi mudah-mudah. Ya, hisab yang ringan ni artinya Allah Ta'ala direct hisab dengan orang tersebut, tanpa manusia lain tahu apa hak dia buat ketika mana dia di dunia. Itu hisaban yasira. Orang pertama-tama yang dihisab dengan hisaban yasira Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Orang pertama-tama yang dihisab, yang masuk syurga tanpa hisab, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Itu dalam kitab. Itu ada di atas beberapa riwayat yang bersalah-salah lah. Kemudian ada orang yang dihisab dengan hisab yang syadid, bersangatan. Maknanya orang lain tahu dia buat hijau apa. Lalu Tuhan ampun dosa dia di khalayak ramai. Masuk syurga tak senang ke? Ada orang yang dihisab dengan syadid, lalu Allah Ta'ala dah ampun dosa dia, masuk dulu dalam neraka, habis tempoh kena bakar dalam api neraka, kerana ada akidah yang hak, akidah yang sebenar dalam diri dia, maka ketika itu dilepaskan daripada azab neraka, masuk syurga. Itu makna fawahidun fil jannah. Wa thintani wa sab'ina finna, 72 firqah yang lain masuk dalam api neraka. Apa maksud? Yakni kalau bid'ah dia tu dalalah, tidak naik ke tahap kufur kafir, maka takdir kalau Tuhan tidak ampun, masuk neraka dulu, pasti cerak dah.
Kalau bid'ah dia tu, hak sesat dia tu sampai ke tahap kufur nah, maka kekal dalam api neraka. Tu. Sebab puak-puak sesat ni ada dua bahagi pula. Ada sesat saja tak naik sampai tahap kufur. Itu. Ada sesat lagi kufur. Niat baik. Nah, bahkan tiap-tiap sesat tu belum tentu kufur. Tiap-tiap kufur tentu sesat. Tu lagu tu. Jadi ada hak sesat tapi tak kafir ada. Mana seumpama Mu'tazilah. Mu'tazilah dia ingkar sifat-sifat Tuhan. Dia ingkar Tuhan bersifat dengan kudrat, iradat, ilmu, hayat. Maka ketika tu bid'ah dia, sesat dia. Kufur tak? Tak kufur. Nah. Macam fuak qadariyah, dia kata kita ni dapat memberi manfaat dan mudarat. Perbuatan kita dapat memberi bekah, dapat buat apa-apa yang kita kehendak. Makanan dapat memberi kenyang. Air dapat menghilangkan dahaga. Aircon dapat memberi sejuk. Kipas dapat memberi angin. Lampu dapat memberi cahaya dengan power, kekuatan, kuwah yang dijadikan oleh Allah. Sesat tak? Sesat. Kafir tak? Tak kafir lagi. Tu orang panggil sesat tapi tak kafir. Hak akidah sesat tapi tak kafir lagu ni, kalau Tuhan tak apa mengaku. Kalau Tuhan apa syurga juga. Tu disebut oleh Imam Jalaluddin Ad-Dawani di dalam kitab Syarah Aqaid Adudiyah. Bagi Qadhi Ad-Duddin Al-Iji. Disebut lagu tu. Adapun kalau sesak boh ke kafir nah, hak tu kekal dengan aku. Mana? Seumpama orang yang i'tikad tu makhluk ni dapat memberi manfaat mudarat dengan diri makhluk tersebut atau dengan tabiat makhluk tersebut. Kafir ni. Kita dapat sejuk kerana aircon. Tu kafir tu. Jangan main. Kita dapat kenyang kerana nasi. Kita dapat angin kerana kipas. Atau tabiat aircon kita dapat sejuk. Tabiat kipas kita dapat angin. Tabiat Panadol kita dapat kelegaan, kesembuhan. Tu kafir tu. Kekal dengan aku lah yang tikat lagu tu. Ataupun mencaci maki, melaknat sahabat-sahabat Nabi. Ataupun menghalalkan benda yang haram. Tu dah. Ataupun mengiktikadkan para wali itu lebih afdal daripada para nabi. Ya lakon. Tu boleh jadi kafir lakon tu. Boleh jadi kafir belaka. Jangan main. Tu ataupun mengiktikadkan Allah ialah Muhammad ialah Allah. Ketika dia gaib dia jadi Allah, ketika dia menjelma makhluk jadi Muhammad. Kafir belaka lagu tu. Ni banyak ni. Pokok hakikat mak lepak ni. Kalau hak lagu ni mati akhirat seksa kekal di dalam api neraka. Walaupun dia sangka dia muslim, mukmin, Islam, beriman, tapi akidah dia sudah melanggari usulul aqaid. Teras di dalam akidah. Itu makna wasintani wasab'ina finna. Lalu sahabat tanya, qalu man hum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa satu firqah tu ya Rasulullah hak masuk syurga tu? Dalam riwayat At-Tabrani Nabi jawab, qala ahlus sunnah wal jamaah. Itu. Dalam riwayat lain Nabi kata al jamaah. Riwayat lain ma ana alaihi wa ashabi. Banyak. Nabi sendiri jawab tu dengan pelbagai. Ini nak isyarat kata pada kita kebenaran tu bukan semata-mata nama. Itu. Maka kerana tu kita jangan duduk sedar. Kau ahli sunnah. Apa? Kau isi bore dah pertubuhan ahli sunnah wal jamaah. Tak ada tu. Tak ada. Kalau mu'taqadat kita bukan ahli sunnah, bukan ahli sunnah kita. Walau kita bayar yuran tiap-tiap bulan, tiap-tiap tahun, apa? Persatuan ahli sunnah wal jamaah. Kita bukan ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita jahil dengan mu'taqadat ahli sunnah wal jamaah. Ingat baik. Jadi kitab dia ni mengandungi i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Imam As-Subki kalau tak silap, dinaqalkan oleh Al-Hafiz Imam Az-Zabidi
dalam kitab Ittihaf Sadatil Muttaqin, syarah bagi kitab Ihya Ulumuddin, disebut ke bahawasanya bila kata ahli sunnah wal jamaah ada beberapa kelompok. Pertama, minal mutakallimin al-asy'ariyah wal maturidiyah. Yang kedua, minal muhaddithin asariyah hanabilah. Yang ketiga, mazhabil arba'ah. Fuqaha yang empat itulah. Malik, Hanafi, Hambali, Syafi'i dah. Yang keempat, sadatis sufiyah, para sadah, penghulu-penghulu orang-orang sufi, ahli tasawuf. Ini empat. Itu disebut dalam kitab Ittihaf Sadatil Muttaqin, syarah bagi Ihya Ulumuddin. Jadi hak paling masyhur kalau di dalam bab akidah, jadi benteng bagi akidah, sebagaimana kata Al-Hafiz Imam Az-Zabidi, idza utliqa ahli sunnati wal jamaah fal muradu bihi al-asy'ariyatu wal maturidiyah. Bila dikatakan satu fuq atau ahli sunnah wal jamaah, maka maksud yang dikehendaki ialah kelompok manusia yang mengikut bagi ulama-ulama yang mengikut bagi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, dipanggil Asy'ariyah, dan manusia yang mengikut bagi ulama-ulama yang mengikut metodologi manhajnya Imam Abu Mansur Al-Maturidi, dipanggil Maturidiyah. Sebab apa? Sebab kedua-dua ni, dua madrasah besar ni lengkap di dalam membentengi ilmu akidah. Bukan kita kata Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah tak cara ke ilmu akidah, bukan. Mereka ada juga kitab akidah, dipanggil Fiqhul Akbar, tetapi bukan dalam bentuk membentengi, hanya menceritakan pegangan kita saja, bukan dalam bentuk rudud, bukan dalam bentuk jawab i'tiraf, bangkangan orang, tidak. Adapun Asy'ariyah Maturidiyah, dia jawab, orang panggil segala tashkik, perkara-perkara yang didatang syak oleh kelompok-kelompok yang sesat. Sebab tu kemah dia. Habis. Kalau tidak, agak pening kalau kita tak ikut Asy'ariyah Maturidiyah. Macam saya share di Facebook. Ni baru tengok video satu orang doktor di Indonesia, Dr. Wahbi nama dia Firanda. Dia tulis di Weibo. Dia tulis di Weibo, dia buat bumi. Lepas tu atas bumi tu Allah. Jadi Allah di atas dia tu. Dia buat bumi bulat itu. Allah di atas. Jadi Allah ni tidak berada di dalam alam, dia berada di luar alam. Mana? Di atas. Jadi di manakah Allah kata? Di atas ni. Tapi kalau orang duduk tepi ni pun, ya Allah Taala di kiri, di kanan, di bawah, di belakang. Jadi pening. Dia pun jadi pening lah sekali. Dia sendiri jadi pening. Dia sendiri bingung, bukan bengong, bingung. Dia sendiri bingung dengan pegangan dia. Kita dah, Allah tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Itu. Allah tidak bertempat. Cukup. Tak sudah fikirlah. Tak sudah fikir zat Tuhan duduk di mana. Selalu dah. Mudah je. Allah tidak bertempat. Cukup. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah tak serupa akan yang baru. Tiap-tiap perkara terlintas dalam hati kita, keserupaan Tuhan dengan makhluk, Allah tidak. Selesai. Gitu ya. Tu lagu tu. Dia ada. Tak bertempat macam kita. Kita ada, tapi kita bertempat. Tuhan tak bertempat. Cukup. Lepas tu dalam Quran. Dalam Quran kak banyaklah nak cerita. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami dekat dengan kamu lebih daripada urat di tekakmu. Sudah. Mari puak-puak hakikat dia kata Tuhan ni dalam ni, dalam tubuh kita. Kita Tuhan kita. Sudah. Dah Tuhan kata nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat denganmu lebih daripada urat jemerih tekakmu lagi. Mana Tuhan dengan kita tu satu. Ini saya pernah dengar dalam YouTube. Dia kata Tuhan tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, di belakang. Lepas tu di mana Tuhan? Di tengah. Ada lagi dia. Di tengah. Kita
jodoh tu sesat juga. Guna ayat Quran tu. Guna ayat Quran juga. Tu nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kami dekat dengan kamu tapi kamu tak nampak. Banyaklah Tuhan ni. Dekat dengan tu, ada tu, gitu. Tapi kamu tak nampak. Sudah. Jangan faham Quran dengan literal gitu. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Di mana saja kamu berhadap, di situ ada wajah Allah. Jadi Tuhan banyaklah. Hadap situ Tuhan, situ Tuhan gitu. Fa aina ma apa? Aina ma kuntum apa? Banyaklah ayat Quran ni nak menunjuk kata Tuhan ni bertepak sana sini. Semua ayat-ayat tu menunjuk kata Tuhan tidak bertempat, tidak boleh difaham dengan secara literal, mesti dibentangkan dengan qawaid aqliyah, kena dibentangkan dengan kaedah lughah arabiyah. Itu nanti kita akan belajar di dalam perbahasan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Itu. Jadi bukan boleh pegang zahir. Sebab itulah Imam Sanusi dia sebut dalam kitab Muqaddimah Sughra dia, min usulil bid'ah wal kufri, setengah daripada usul teras ataupun asal punca bid'ah sesat ni, setengah daripadanya at-tamassuku bil mujarradiz zawahiril kitabi was sunnah fi aqaidil iman, berpegang semata-mata zahir Al-Quran dan Sunnah di dalam simpulan bagi kepercayaan. Pegang zahir ayat yang mutasyabih. Itu setengah daripada asal punca jadi kufur dan bid'ah. Itu kena berhati-hati tu. Habis situ. Kemudian kata dia lagi wa qaidata rusydin, siap mana maka datang ia wa qaidat rusydin ni atah pada kata aqidata haqqin. Atah situ. Jadi fajaat bihamdillahi taala qaidata rusydin. Tu pasal sepepak baru. Maka datanglah ia dan maka siaplah, jadilah ia ini risalah dengan kepujian Allah taala akan ketetapan petunjuk. Akan ketetapan petunjuk, yakni akan petunjuk yang tetap. Akan ketetapan petunjuk, yakni akan petunjuk yang tetap. Tu. Kalau orang mengaji kitab ni betul-betul sungguh, maka hidup dia senantiasa di dalam petunjuk Allah. Itu maksud itu nak cerita ni. Ketetapan penunjuk artinya penunjuk yang tetap. Karena kalau seorang itu kalau tidak ditunjuki oleh Allah, maka tidak dapat lagi dia nak cari siapa. Orang panggil orang yang boleh menunjuki. Ada surah apa tu? Surah Al-Kahfi. Ingat tak ayat tu? Tak ingat lah. Walan tajidalahu waliyam mursyida. Apa? Ingat tak? Itu aja surah Kahfi buat kita ni. Apa ayat kata? Wa man yudlil falan tajidalahu waliyam mursyida, gitu kah? Wa man yudlil, maka barang siapa yang disesatkan oleh Allah Taala, mana Tuhan tak bagi petunjuk, walan tajidalahu waliyam mursyida, maka tidak akan sekali-kali didapatkan penolong yang boleh mencari orang yang memberi petunjuk kepadanya selama-lamanya. Itu. Maka sebab tu tu kitab dia ni, kalau kita mengaji betul sungguh, niat betul sungguh mengaji lillahi taala, akan jadi ketetapan penunjuk. Ini penunjuk yang tetap. Itu mana nak cerita itu. Taskunu baital iman, penunjuk yang ketetapan penunjuk ini penunjuk yang tetap, yang diam pada hati orang yang mukmin. Mana yang diam, yang diam mana yang tetap di dalam hati orang yang mukmin. Hati orang mukmin ni tetap, tidak ke kanan, tidak ke kiri.
tidak orang panggil tasahul dan tidak tasyaddud. Bukan tawassut. Itu. Duduk tengah-tengah. Itu maknanya. Diam pada hati orang yang mukmin. Jadi kalau seorang itu mengaji betul sungguh risalah Faridatul Faraid fi ilmil aqaid, maka dia akan dapat penunjuk yang tetap, petunjuk yang tetap, yang mana petunjuk tersebut taskunu baital imani, diam, mendiami, makna diam, tetap, pada hati orang yang mukmin, yakni di dalam hati orang yang mukmin. Selama-lama tak ada bimbang. Kalau orang nak menyesak ke dia ada orang panggil apa? Ni. Petunjuk yang tetap, yang diam di dalam hati dia tadi. Tak siapa dia boleh nak menyesatkan dia. Marilah serban lagu mana, janggut panjang mana, cakap hebat bagaimana, cerita bab martabak tu martabak ni, hakikat tu hakikat ni. Tapi kalau bercanggah dengan apa hak dia pegang dalam hati dia, hasil daripada dia mengaji akidah ahli sunnah wal jamaah di dalam kitab Faridatul Faraid ni, maka dia tidak akan melencong. Itu. Sesak ni. Ya ketahui lalu dah. Tak betul ni. Tapi kalau orang tak mengaji, ia akan tertipu dengan serban, dengan jubah, dengan janggut, dengan ridak, dengan lemuk manis cakap, lembek tekuk. Cakap lembek-lembek, warna-warna gitu. Oi, hebat ni tak syekh ni. Tak hebat apa kalau dah salah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ini yang baik. Ini penting sungguhlah, akidah ni tak ada lah. Kerana kalau kita mati malam ni selalulah akan disoal tentang akidah. Belum ditiup sangkakala yang kedua. Malam ni selalu man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka wa man ikhwanuka wa ma imamuka. Itu akan ditanya tentang soal akidah. Lalu dia minta berlindung dengan Allah Ta'ala. U'idzuha bihi ta'ala. Aku lindungkan dia risalah. Bihi ta'ala, dengan Allah Ta'ala, min syaitanil intiqadi, daripada i'tirad. I'tirad ni mana bangkangan. Daripada i'tirad, daripada bangkangan mana sifat bagi bangkangan? Yang diserupakan dengan syaitan. Apa maksud? Yakni nak cerita kata risalah Faridatul Faraid ni ialah akidah yang sebenar, akidah yang betul. Maka siapa-siapa yang i'tirad, orang itu syaitan. Gitu maksud dia. Sebab syaitan dia tidak akan i'tirad benda yang batil. Ingat baik, syaitan dia tak akan i'tirad benda yang batil, benda yang salah. Dia akan setuju. Alright. Kita kata malas maya, bagus tu. Syaitan gitu. Bagus tu. Aku malas maya tu. Bagus. Comel tu. Jangan semaya. Kesetuju sungguh. Ada kata nak semaya. Sudah. Syaitan nak i'tirad dah tu. Awak nak semaya macam mana? Saya nak semaya laju-laju. Bagus. Cepat gitu. Macam bagus ayam. Bagus. Dia setuju pula tu. Atau saya nak semaya tak ambil air semaya. Atau saya nak semaya ikutlah. Hak mana hak batin, syaitan setuju. Tapi kalau kita kata saya nak semaya mengikut apa yang diajar dalam kitab-kitab, dia kata payah ni, tak kena lagu tu. Payah sangat. Kena mengaji rukun qauli, fi'li, qalbi, kena betul baca kena tumak nino. Lambat lagu ni. Semaya relax-relax sudahlah. Kalau benda betul, dia akan i'tirad selalu. Itu syaitan. Jadi kitab dia ni ialah kitab yang sebenar dah, akidah yang hak, akidah yang betul dah. Jadi siapa-siapa nak kritik, orang tu syaitan. Itu maksud dia. Syaitan lah. Sebab tu mana-mana orang hak nak kritik kitab Faridatul Faraid, boleh kita panggil syaitan. Boleh. Ya sungguh. Sebab apa? Sebab dia nak kritik akidah yang hak,
aqidat haqqin sunniyatal i'tiqad, akidah yang sebenar yang mengandungi pegangan ahli sunnah wal jamaah. Tiba-tiba nak kritik, bermakna orang ni syaitan. Ingat baik. Maka sebab tu dia kata u'izuha bihi ta'ala min syaitanil intiqal. Aku lindungkan dia ini risalah Faridatil Faraid dengan Allah Ta'ala daripada i'tirad. I'tirad mana bangkangan, kritikan yang diserupakan dengan syaitan. Sebab apa diserupakan dengan syaitan? Sebab syaitan tidak akan i'tirad perkara yang batil. Nah, syaitan dia akan i'tirad perkara yang hak, yang salah, yang betul. Itu mana? Nah, yang hak, yang betul, yang sebenar, syaitan akan i'tirad. Syaitan akan ganggu selalu. Sebab tu apabila kita nak mengaji, ngaji itu sebenar. Ya ganggu. Ya ganggu selalu. Yang mari cokek, yang mari tu tak sedap tubuh kita, tinggal kita tak ada, tak buat. Ya mari. Sebab apa? Sebab ngaji itu sebenar. Nah, kalau duk isap okok kata ni, syaitan tak akan i'tirad. Dia kata sila. Ahlan wa sahlan, tafaddal. Sebab apa? Sebab batil, senang, lineh, relax. Ni tu kalau semaya seorang, syaitan kata bagus, sila. Kalau nak mari surah, syaitan wak gapo lambat tu imam, gapo nak tunggu, nak wirid gapo, mu cakung seorang rumah laju ke cepat je gitu. Nama lagu tu. Maka ingat, sebab tu nak jadi baik, nak jadi orang soleh, nak jadi orang bagus, orang betul dengan Tuhan, bukan senang, bukan mudah, payah. Nah, payah. Sebab apa? Sebab yang pertama sekali nafsu, hak besar sekali. Syaitan ni tak besar mana. Tapi nak ceritanya, syaitan ni setiap apa kita nak buat perkara yang hak, dia akan menggalangi, dia akan i'tirad, dia akan bangkang dan dia akan kritik. Itu lagu tu habis. Jadi syaitan ni tak nanti kau hak tak nampak. Hak nampak pun syaitan. Nah, kita nak mari surah. Nah, tiba-tiba sehari kita duduk kedai kopi. Mana tu? Ada sorang sorang semua. Mari dulu kedai kopi ni. Syaitan tak? Syaitan tak? Syaitan. Nah, kerana syaitan ni asal daripada perkataan syaitanah. Tiap-tiap yang membawa jauh, dengan makna ba'udah. Tiap-tiap yang membawa jauh seorang daripada Allah Ta'ala, dia panggil syaitan. Minal jinnati wan nas, daripada puak jin hak tak nampak dengan mata kepala, atau daripada manusia hak nampak dengan mata. Itu mana tu? Ngaji tu ngaji ilmu akidah ni. Ngaji semua. Mari gak duduk sak-sak duduk kedai kopi ni. Nah, ngaji semula-semula boleh. Tu kalau manusia lagu tu syaitan dia panggil. Bagaimana cara kita nak menghadapi syaitan? Nabi ajar kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali. Lepas tu kita isyarat ludah. Jangan ludah sungguh. Nah, lama rehat hijau lek tu gocoh kedai kopi tu jawab dia. Nah, isyarat je ludah. Kata mari kedai kopi dah weh. Orang sorang semua munggak lu. Tak cabut tak rutuh sorang tu kalau tak pergi sekali dua. Nak ni. Mari lah syaitan ni. Tahu syaitan. Kita rasa berat nak pergi sorang ni. Rasa sedap juga dia ajak ni. Syaitan tu. Memang. Nah, syaitan dia akan galang, dia akan i'tirad, dia akan kritik benda yang hak. Benda hak batil, dia setuju. Kayak jadi gitu. Bila kita nak iya juga, tak rutuh surah ni kalau tak pergi sekali. Tak apa. Kalau kita dah tu syaitan, maka kita baca a'udzubillahi minasyaitonir 3 kali. Tuh atas muka ya. Kata mana mutuh atas muka aku kata. Mu ni syaitan dia. Aku nak pergi surah, nak pergi mengaji,
menghalang aku supaya duduk kedai kopi. Oleh kerana tu mung bersifat dengan sifat syaitan. Maka aku kena berlindung dengan Allah Taala daripada syaitan yang direjeh. Kata saya bukan syaitan, saya orang. Iya dah mung tu orang. Tapi yang berperangai dengan perangai syaitan. Maka sebab tu kalau tak orang panggil kita syaitan, jangan kita menghalang-halangi benda yang sebenar. Jangan kita menghalangi benda yang sebenar. Dah kita tu syaitan dah, tu kita tu malah buat benda sebenar dah. Pak kita pergi halal pula orang. Tak suruh ngaji tak suruh sorang. Jadi kita tu jahat dah, tambah lagi kita tu syaitan pula. Kalau orang panggil syaitan marah. Weh, syaitan. Dah syaitan sungguh tu. Tu. Habis. Kemudian kita sambung semula pula, dia kata asy'ariyatal masyrabi malayuwiyatal ma'rabi fataniyatal ibarati bayaniyatal isyarati wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar. Wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.